أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditemukan lagi pada pagi ini di hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari yang 7, Yaumul Jum'ah bagi umat Islam. Bagi agama Nasrani, perayaan dia adalah hari Yaumul Ahad. Dan hari bagi perayaan Yahudi ialah Yaumus Sabt. Jadi Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam diberikan perayaan hari kebesaran seminggu adalah Yaumul Jum'ah. Dan hari ini alhamdulillah, pagi ini Allah temukan kita di hari Jumaat, bermula daripada maghrib malam tadi sampailah penghujung asar. Ambillah manfaat yang ada pada hari Jumaat, yang mana Allah rahsiakan padanya ialah doa yang dimohon oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kabulkan. Waktu dia bila? Waktu yang Allah Ta'ala rahsiakan, bermula daripada maghrib malam tadi sampailah asar. Jangan putus-putus angkatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Wa qala rabbukum astajib lakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa kita. Terkadang doa ini Allah Subhanahu wa taala akan terus tunaikan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Dan pastinya Allah Ta'ala akan perkenankan. Ada orang yang berdoa waktu ini, keesokan harinya Allah Ta'ala terus tunaikan. Ada satu kisah ni, hamba Allah ni dia berdoa selepas 30 tahun baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Waktu berusia 14 tahun. Peristiwa ni berlaku sewaktu Datuk Dr. Zahazan berada di bumi Mekah. Bila dia mendengar satu daripada tausiah daripada muallim-muallim yang ada di bumi Masjidil Haram, lalu dia bersama dengan seorang daripada orang Malaysia. Lalu dia kenal dan dia menyapalah, dan dia beritahu
Bila berbual, dah lama kat sini, rupanya dia duduk di Mekah ni dekat 10 tahun. Lelaki tersebut, seorang pakcik, 10 tahun. Dan akhirnya dia berhasrat sangat nak pertemukan dengan anak dia, sebab nak bawa satu kisah cerita tentang doa. Akhirnya dapatlah dia bertemu dengan anak dia, iaitu salah seorang daripada tenaga pengajar di satu kolej bagi Nesri, iaitu seorang nurse di sana. Dan diceritakan bahawasanya janji bagi Allah Subhanahu wa taala, berdoa Allah akan kabulkan. Dalam usia dia waktu itu 14 tahun. Perempuan ni usia dia 14 tahun. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia melakukan solat sunat duha. Tiap-tiap hari dia berdoa, kecuali ketika perempuan ini dalam keadaan keuzuran. Bila keuzuran, dia tak buatlah solat duha. Tetapi bila tidak uzur, dia tak tinggal solat duha. Dan dia cerita, saya ini bukan orang yang pandai, Ustaz. Jadi Ustaz Zahazan dengar. Dia kata, saya ni bukan orang yang pandai. Dan saya bukan orang yang berada. Saya orang susah. Tapi masa 14 tahun tu saya berdoa kepada Allah selepas duha. Saya minta 3. Dalam doa saya tak putus sampailah sekarang Allah perkenankan. Usia 14 tahun saya minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan bagi dia. Dia minta pada Allah Ta'ala kesihatan bagi dia. Dan yang kedua, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan pada diri dia dan ahli keluarga. Dan dia minta kesihatan bukan diri dia saja, tapi mak ayah dia. Dan yang ketiga dia minta, usia 14 tahun dia minta, sebab ada di kalangan orang kampung dia ni pergi menunaikan umrah. Jadi dia ni tak ada duit nak pergi umrah, ayah dia pun tak ada duit nak pergi umrah, tapi dia berdoa. Dia berdoa, dia minta pada Allah Ta'ala usia 14 tahun, dia nak bekerja dekat dengan Masjidil Haram. Maksudnya dekat dengan Masjid Nabawi. Bermaksud dia nak minta pada Allah Ta'ala dia bekerja di Saudi. Jadi diceritakan bahawasanya saya bukannya pandai, kata saya tak pandai. Dan saya bersekolah, akhirnya saya bekerja sebagai seorang nurse. Jadi jururawat di suatu hospital. Kemudian selepas itu beberapa tahun dia keluar daripada hospital tersebut dan dia belajarlah. Dia sambung belajar dan dia buat satu kajian tindakan, iaitu membaca suratul Yusuf akan mengurangkan stres. Subhanallah. Betul lah Allah nyatakan bahawa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Baca surah Yusuf akan mengurangkan stres. Lalu dia buat kajian dan akhirnya dia berjaya. Dia berjaya pengajian dia sehingga kan dia menjadi seorang lecturer di suatu kolej swasta untuk nurse lah. Jadi rezeki dia bukan di situ. Selepas beberapa tahun kolej tersebut tiada pengambilan baru kerana kurang sambutan, akhirnya dia pun berhentilah daripada menjadi lecturer. Rupanya kajian tindakan dia ini, Maha Suci Allah, sampai kepada luar negeri. Dan
Saudi panggil dia untuk pergi ke sana untuk menjadi tenaga pengajar kat sana. Dan dia tak ada duit. Tak ada duit nak pergi. Kebetulan abang ipar dia memberikan pinjaman pada dia untuk ke sana mengajarkan umrah, dan dia temuduga di sana dan dia berjaya, alhamdulillah. Akhirnya dia bekerja di sana menjadi seorang lecturer, dan dia cerita dengan ustaz bahawasanya saya duduk di sini setiap minggu pihak kolej akan tanya kepada saya sama ada nak pergi Masjidil Haram atau nak pergi ke Madinah. Pilih antara dua. Pihak kolej akan hantarkan. Ada driver semua. Maha suci Allah. Jadi dia di antara orang besar. Dan ayah dia bawa ke sana. Dah 10 tahun. Waktu dia jumpa dengan ustaz tu, usia dia ialah 44 tahun. Tuan-tuan bayangkan daripada usia 14 tahun, doa yang dia mohon, Allah perkenankan selepas 44 tahun dia ada waktu menjak kaki dia di mana? Di bumi Saudi. Allah perkenankan, Allah perkenankan. Sebab itulah doa ni penting bagi kita. Setiap hari ni kita doa minta pada Allah Ta'ala. Tapi kena ingatlah bahawasanya apa sahaja permohonan-permohonan yang kita minta dan ibadat yang kita minta, kita lakukan dengan solat, tapi ada sesuatu permintaan yang paling besar di antara permintaan-permintaan kita. Yang paling besar ialah permintaan pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar. Bermaksud kalau kita mohon pada Allah Ta'ala, yang pertama jangan tinggalkan untuk mohon ampun. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu di antara yang Nabi ajar. Astaghfirullahalazim, iaitu pengampunan diri kita pada Allah Ta'ala dosa-dosa kecil kita. Wa atubu ilaih, iaitu taubat kita kepada Allah Ta'ala, iaitu untuk pengampunan dosa-dosa besar kita. Sebab itulah ucapan yang kita boleh lafazkan yang terbaik, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi kalau kita baca astaghfirullahalazim, boleh ke? Boleh. Tak jadi masalah. Kalau kita sebut wa atubu ilaih, boleh ke? Boleh. Yang masalahnya tak sebut tu yang susah. Jadi itulah kena sebut salah satu daripadanya. Dan kita selesaikan kita punya tugasan setiap hari. Jangan lupa untuk beristighfar 100 kali. Dan sebenarnya ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di dalam masjid ni sudah semestinya telah melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan beristighfar 100 kali. Kalau yang belum, sambil duduk dengar kuliah ni, boleh beristighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau rasa lambat tasbih tu nak bergerak, astaghfirullahalazim. Kalau lambat juga, astaghfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu cepat. Nak lagi pendek, Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah di antara paling pendek ialah astagfirullah. Nak sebut kat sini, doa kita Allah kabulkan. Bila Yaumul Jum'ah, memang Allah kabulkan, dirahsiakan waktu dia. Sampai bila? Sampai pada waktu asar. Dan ada di antara sunah-sunah yang kita perlu buat juga, iaitu seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan diberikan nur cahaya daripada Jumaat ini sampailah Jumaat yang akan datang, dan diri dia dekat dengan Baitul Atiq, iaitu di Masjidil Haram. Maksudnya siapa yang mengamalkan bacaan ini, Allah akan dekatkan hati dia ini untuk dekat dengan Masjidil Haram, iaitu Nabi menyatakan kelebihan bagi orang yang membaca
suratul Kahfi. Jadi bila nak baca surah Kahfi, malam ke siang, Nabi SAW menyatakan pada yaumul Jumaah. Kalau seandainya mampu kita baca pada waktu malam, bacalah pada waktu malam. Tapi hari ini tak boleh baca waktu malam sebab dah siang. Jadi bila kita nak baca pada waktu siang, boleh baca. Bila nak baca sebelum Jumaat, waktu duha, bila-bila. Jangan kita tinggalkan. Allah berikan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kita tak tahu, rupanya dengan bacaan kita Allah Ta'ala berikan kat kita dekat dengan Masjidil Haram. Ibu-ibu, ayah-ayah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya dalam mengajar, saya mengaji, saya belajar. Bila ada di antara satu-satu hadis yang diriwayatkan daripada hadis sahih, saya cuba untuk beramal. Dan akhirnya saya cuba beramal. Dan saya tidak menyangka-nyangka bahawasanya Allah Ta'ala kabulkan. Bila saya buat hanya beberapa bulan yang lepas, saya buat suratul Kahfi, kelebihan Allah Ta'ala katakan bahawa dekat, yang melalui Nabi lah, dekat hati dia ini untuk ke Masjidil Haram. Memang saya tak sangka tiba-tiba ada hamba Allah yang berikan kepada saya untuk bawa diri saya pergi ke Masjidil Haram sebagai seorang petugas mutawif. Memang saya tak sangka-sangka, tapi saya percaya yang Nabi SAW mengatakan itu adalah perkara yang benar. Sebab tu bacalah, kita baca, kita tak sangka. Ini Allah punya tugasan. Sebab itulah kita tengok bagaimana keimanan para sahabat, keimanan di antara orang yang dekat dengan Nabi SAW, seperti mana menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang berkahwin dengan anak Nabi SAW, Fatimah. Fatimah ni di antara orang miskin, hidup bersama dengan Sayyidina Ali. Macam mana kehidupan Fatimah yang dia alami seperti mana Nabi SAW. Makanan di rumahnya tak ada. Apa yang ada itulah yang dimakan. Suatu ketika Sayyidina Ali ini pulang daripada solat bersama dengan Nabi SAW, dan akhirnya dia pulang. Ali sampai di rumah bertemu dengan Fatimah. Ali tanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah makanan yang boleh kita makan hari ini? Maka Fatimah menyatakan bahawa, ya Ali, tak ada apa yang di dalam rumah untuk kita makan. Tetapi aku ada 2 dirham. Aku ada 2 dirham ini, dan aku mohon kepada engkau, wahai Ali, kau keluarlah daripada rumah, carilah roti ataupun makanan yang boleh kita makan untuk berempat, iaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. 2 dirham, pesanan daripada Fatimah. Baik, wahai Fatimah. Ali pun keluar daripada rumah. Dan dia keluar daripada rumah, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertemu dengan seorang fakir miskin yang betul-betul dalam keadaan mengharapkan bantuan. Dan waktu itu dia lihat fakir miskin ini dalam keadaan kesulitan ingin memberi makanan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, iaitu keimanan seorang sahabat yang tinggi. Ini cerita Sayyidina Ali, tuan-tuan, bukan kita. Ini Sayyidina Ali. Jadi dia tengok orang dalam keadaan miskin, lalu dia pun bertanya. Rupa-rupanya dia inginkan suatu makanan. Akhirnya yang ada pada dia ialah 2 dirham yang dipesan oleh Fatimah. Nak bagi mana satu? Nak bagikan untuk beli makanan ataupun nak berikan pada fakir miskin? Akhirnya dia serahkanlah 2 dirham itu kepada fakir miskin. Jadi Sayyidina Ali tak jadilah pergi beli roti sebab 2 dirham tu dah tak ada. Akhirnya dia pulang. Fatimah mengharap jumpa kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, mana rotinya? Lalu Ali dengar, ingat kata-kata daripada Nabi SAW, apa yang kita berikan Allah akan gandakan.
Lalu waktu tu dikatakan bahawa aku telah memberikan kepada seorang antara fakir miskin. Fatimah menangis. Fatimah menangis sebab apa? Tiada makanan kat situ. Namun demikian, Ali berkata kepada Fatimah, dia kata, wahai Fatimah, izinkanlah aku ini untuk pergi ke rumah bapamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ada makanan di sana untuk aku bawa pulang. Fatimah pun menganggukkan kepala dah. Lalu Ali pun keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah tak beberapa lama, daripada tak jauh daripada rumah dia, lalu bertemu dengan seorang lelaki. Ini kata bahawa peraturan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa seorang lelaki yang membawa seekor unta, unta yang cukup cantik badan dia dan besar unta tersebut. Lalu dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, aku ingin berhajat kepada engkau. Kata, kenapa? Sesungguhnya aku ingin menjual unta aku ini kepada engkau. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahawa, wahai fulan, wahai sahibi, wahai sahabatku, bagaimana aku nak beli unta engkau sedangkan aku ni tak ada pun keuangan, tak ada pun duit untuk aku beli. Tapi Ali tak ceritalah ada 2 dirham beli roti. Roti itu pun tak dapat beli. Kata, aku tak ada apa-apa duit untuk aku belikan untuk unta engkau ini. Jadi macam mana aku ingin beli dengan unta engkau? Macam ni lah wahai Ali, kau beli unta aku ni dengan harga sebanyak 20 dirham. Dan kau boleh bayar bila-bila masa sahaja, bila mana engkau ada duit. Kau ambillah unta ni. Jadi Ali ni dengar sedemikian, bila-bila masa Ali pun diberserahkan unta tersebut. Lalu dia pun berjalan lah. Dia berjalan ni. Dia berjalan tak jauh daripada dia jumpa dengan sahabat yang menyerahkan unta tu. Lalu dia berhasrat nak pergi ke pasar. Daripada nak pergi rumah Nabi tak jadi, nak pergi ke pasar terus. Sebab apa nak pergi pasar? Sebab dia nak jual unta. Maha suci Allah. Akhirnya dia pun pergilah. Nak pergi pasar, belum sampai pasar, tiba-tiba ada seorang hamba Allah, dia kata, wahai Ali, aku lihat unta engkau ni cukup cantik. Boleh tak kiranya aku beli unta engkau ini? Berapa kau ingin jual? Katakanlah, maka aku akan beli. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahawa aku akan jualkan unta ini dengan harga 40 dirham. Wahai Ali, aku terima daripada harga yang kau beli. Akhirnya dia pun beli dengan harga 40 dirham. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun pulang membawa roti. Nak cerita apa? Bahawasanya Allah Ta'ala ni akan pusingkan daripada kebaikan yang kita buat. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tajuk apa sebenarnya? Sebagai mukaddimah dah setengah jam ni. Tajuknya hari ini cuma kita nak imbas kembalilah. Yang mana kita hidup semata-mata untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, kalau kita tanya orang tanya kita, kita boleh jawab kalau kita ni ada ilmu untuk hidup kat dunia, untuk apa? Kita hidup untuk apa? Kalau kita kata kita hidup ini untuk berkahwin, ada anak, ada cucu, ada rumah, ada kenderaan, bukan itu kita punya tujuan. Sebab tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, Allah bagi tahu semata-mata engkau kena abdikan diri pada aku. Kata Allah, wa ma khalaqtul ins wal jin. Tapi bukan manusia, tapi jin juga Allah bagi tahu untuk abdikan diri pada aku. Iaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita akan bertemu dengan satu hari pembalasan, dan selepas itu berada dalam kehidupan yang kekal abadi buat selama-lamanya, iaitu alam syurga. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, daripada
kehidupan kita yang akan kekal abadi selama-lama yang kita harapkan, hari ini pengulangan untuk pengajian kita mengingatkan bahawa kita minta selamat untuk dunia akhirat, terutama bila mana kita berada di yaumul akhirah. Yaumul akhirah iaitu pada hari pembalasan, supaya kita ini tergolong daripada orang-orang yang Allah berikan naungan besok di akhirat. Siapa dia yang pertama? Di antaranya yang pertama ialah orang yang menjadi pemimpin, lalu dia memimpin dalam keadaan keadilan. Ini yang Nabi SAW beritahu daripada hadis Nabi SAW, 7 golongan yang akan dinaungi di aras Allah Ta'ala di padang mahsyar. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kita pemimpin, ya kita pemimpin pada keluarga kita. Yang besar sedikit, kepimpinan dalam masyarakat. Yang lagi besar, pemimpin dalam sebuah negeri. Lagi besar, pemimpin daripada sesebuah negara. Sahabat Nabi SAW yang 4 orang tersebut semua menjadi pemimpin. Semua menjadi pemimpin. Termasuklah di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Tapi kepimpinan mereka macam mana? Kepimpinan dia kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah Ta'ala. Mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita ini dalam kehidupan kita lillahi ta'ala, Allah akan pelihara kita. Perbuatan kita kerana Allah Ta'ala, Allah akan jaga kita. Perbuatan kita kerana Allah Ta'ala, Allah akan susun kehidupan kita. Bukan saja kat dunia, ke akhirat pun Allah akan susun. Seperti mana satu berlaku kepada anak Nabi SAW. Seorang anak Nabi SAW yang bernama Zainab. Anak Nabi dia ada 7 orang. Seorang daripadanya ialah Zainab. Zainab ni usia belasan tahun. Sebelum Nabi SAW mendapat wahyu dalam usia 40 tahun, Nabi berkahwin usia 25 tahun. Nabi SAW mendapat wahyu 40 tahun. Bermaksud di situ dalam belasan tahun. Sebelum dapat wahyu Rasulullah SAW, Rasulullah telah didatangi oleh sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni iaitu nama dia ialah Al-As bin Rabi'. Dia datang jumpa Nabi SAW, minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak kiranya aku ingin meminang kepada anakmu yang bernama Zainab?" Nabi SAW mengatakan, "Kalau sekiranya kau inginkan kepada Zainab, aku terpaksa tanya kepada Zainab empunya diri." Maka Nabi SAW tanya kepada Zainab, "Adakah engkau kenal kepada Al-As bin Rabi'?" Dia kata kenal. "Sesungguhnya dia datang ingin meminang engkau. Adakah kau setuju untuk berkahwin dengan Al-As?" Zainab mengatakan bahawa ya, dia bersetuju. Jadi Nabi SAW kahwinkan Al-As. Masa tu belum datang wahyu Allah Ta'ala. Belum dalam keadaan keislaman. Selepas setahun berikutnya, maka Nabi SAW mendapat wahyu. Orang yang di antara pertama memeluk agama Islam ialah isteri Nabi SAW, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Diikuti oleh beberapa kaum kerabat yang terdekat. Di antara ialah anak Nabi SAW, Zainab. Diikuti dengan Abu Bakar, diikuti dengan Ali, kemudian Zaid Harisah. Ini siddiqunul awwalun, orang yang dekat mula-mula sekali yang memeluk agama Islam. Waktu tu Zainab telah memeluk Islam, tapi Al-As tidak. Maka dipujuk oleh Zainab, "Wahai Al-As, berimanlah engkau kepada Allah dan Rasul." Tapi Al-As kata, "Tidak, wahai Fatimah, aku tidak akan mengkhianati seperti mana agama nenek moyang." Maka Zainab kata, "Bagaimana dalam keadaan aku ingin ni duduk bersama dengan engkau, sedangkan engkau ini tidak mahu mengikuti ajaran daripada ayahku Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah."
Maka oleh yang demikian Fatimah ini mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Abi ya Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Al-As yang ketika ini dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, sedangkan aku beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, ikutilah suami kamu, tetapi janganlah kamu bersama. Dia tak boleh bersama. Baru setahun Nabi SAW menerima wahyu. Kemudian berlakulah perpindahan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Zainab tak ikut. Zainab bersama dengan suami dia. Sampailah satu ketika pada tahun 2 hijrah Nabi SAW berada di bumi Madinah, berlaku satu peperangan. Peperangan tersebut adalah peperangan Badar. Peperangan Badar inilah berlaku di antara menguji keimanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Keimanan yang tinggi. Sebab apa? Di antaranya ada di kalangan bapa terpaksa bertempur dengan anak untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Sedangkan bapa dia beragama seperti mana nenek moyang dia. Dan anak dia telah beriman kepada Allah dan Rasul. Itu berlaku kepada Abu Hanifah, di antara sahabat Nabi. Ada di antara yang terpaksa berperang dengan menantu. Itulah Nabi SAW. Nabi berada dalam peperangan Badar. Di antara rombongan kafir yang datang tu bersama dengan Abu Jahal ialah menantu Nabi, iaitu Al-As bin Rabi'. Dan dia berperang menentang Nabi SAW, ingin berhasad menghapuskan Islam, ingin berhasad bunuh Nabi SAW. Tapi dapat tak? Tak dapat. Sampailah Abu Jahal mati, Umayyah mati, dan akhirnya hampir 70 orang tentera-tentera kafir daripada golongan orang-orang Mekah ini ditawan dalam peperangan Badar. Tentera kafir akhirnya terus lari daripada peperangan Badar. Termasuklah anak kepada Abu Jahal, Ikrimah, tak dapat menyelamatkan ayah dia. Ayah dia mati yang telah dipancung kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ikrimah balik ke Mekah. Dia tengok tentera-tentera dia ni dalam keadaan makin kurang. Dan akhirnya dia carilah siapa di kalangan tentera-tentera yang tak pulang. Akhirnya dapat 70 orang, termasuk seorang daripadanya ialah menantu Nabi SAW. Lalu tersenarailah nama tersebut adalah Al-As bin Rabi'. Al-As ni terlalu cinta sangat kepada Zainab. Dia tak mau berpisah. Zainab pun sayang sangat kepada suami dia Al-As. Kalau kita kata ni macam Rumi dan Juli lah. Kemana-mana dia berdua je. Sayang sungguh. Walaupun daripada awal perkahwinan sampailah berusia beberapa tahun perkahwinan dia, tetap melekat berdua je, tak boleh pisah. Kalau ibu-ibu ayah-ayah dapat jadi macam Al-As, hebatlah. Biasanya awal kahwin je yang melekat. Lepas dah dapat anak duduk tengah, dia dah jauh sikit. Baru seorang anak, 2 anak lagi jauh, 3 anak lagi jauh. Itu yang jadi jauh tu. Dan selepas dia tengok suami dia ini tersenarai daripada yang ditawan, lalu dia rasa risau sangat. Mungkin suami dia akan dibunuh, mungkin tak akan jumpa lagi. Tapi itulah, bila kata ada ruang untuk menyelamatkan suami dia dan juga orang-orang kafir, rupa-rupanya rombongan daripada orang kafir ini datang ke Madinah membawa tebusan. Maknanya barang-barang tebusan diserahkan kepada orang Islam kalau kiranya dia ingin menyelamatkan dia punya kaum kerabat dia. Dengar macam tu, lalu Zainab ni terus cari apa yang dia nak berikan pada orang Islam untuk menyelamatkan suaminya. Suami dia belum Islam lagi. Tahu tak apa yang diberikan? Maha suci Allah. Masa perkahwinan Zainab dan juga Al-As,
Gembiranya Khadijah binti Khuwailid sebab kaum kerabat dia yang berkahwin dengan anak dia. Lalu dia telah memberikan hadiah kepada Zainab, ialah seutas rantai leher kepada Zainab. Jadi demi cinta Zainab ni kepada Al-As, dia tak ada harta kecuali benda yang dia paling sayang. Lalu dimasukkan satu bekas, diserahkan kepada orang kafir di bumi Mekah ni untuk pergi ke Madinah nak tebus suami dia Al-As. Jadi Islam di Madinah ini menyambut kedatangan orang-orang kafir dengan barang-barang tebusan. Nabi SAW melihatlah barang-barang dengan dirham, dengan duit, banyaklah. Lalu dia pun nak membuat tebusan. Sampai satu ketika Nabi SAW dia pegang satu uncang dan dia pun tengok uncang dia ni, dia tengok saja uncang ni terus Nabi SAW tersentaplah. Nabi terus jadi sebab. Sebab apa? Rantai yang dia lihat tu memang dia kenal sungguh itu adalah rantai isteri dia yang telah meninggal dunia di bumi Mekah. Dan dia tahu itulah hadiah yang diberikan oleh istrinya kepada anak dia Zainab. Tapi demi cinta Zainab ni kepada Al-As, dia sanggup berikan benda yang berharga ini demi kepada suami dia. Nabi SAW menitiskan air mata. Betapa sayangnya Zainab pada suami dia, tapi suami dia tak meluk Islam. Akhirnya Nabi menyatakan bahawa rantai ini bukan milik Zainab lagi. Dan rantai ini menjadi milik umat Islam kerana telah menjadi barang tebusan. Nabi menangis. Nabi menyatakan pada para sahabat, boleh tak kiranya rantai emas ini, rantai leher ini diserahkan kepada Zainab dan dibebaskan kepada Al-As. Minta keizinan daripada umat Islam. Umat Islam ketika itu menyatakan bahawa untuk menjaga hati Nabi SAW, apa sahaja permintaan Nabi semua akan dituruti. Dia kata, ya Rasulullah, kami izinkan. Akhirnya diserahkan rantai ini balik kepada Zainab, tetapi dia membuat satu perjanjian kepada Al-As. Ya Al-As, kamu pulang ke Mekah dan aku mohon kepada engkau serahkan kembali anakku ini untuk dibawa ke bumi Madinah. Tapi kamu dibebaskan. Al-As pilih mana satu, akhirnya dia pilih untuk dibebaskan. Dibebaskan, hasrat dia dapat bertemu dengan Zainab. Cinta yang teramat sangat. Lalu Zainab duduk di bumi Mekah menanti suami dia pulang. Al-As sampai di bumi Madinah, jumpa si Zainab. Rindu sungguh. Rindu sungguh Al-As kepada Zainab. Maka dia pun bertemu dalam keadaan gembira. Tapi Al-As kata, wahai Zainab, aku terpaksa menuruti permintaan daripada ayahmu kerana engkau ini akan dibawa pulang ke bumi Madinah. Allahu Akbar. Pilih antara dua. Nak balik ke Madinah ke nak ikut Al-As? Kalau ibu-ibu agak-agak ikut siapa? Ikut suami ke ikut pergi ayah dia? Tapi demi agama, demi kepada Allah Ta'ala, Zainab pun kata dia pergi kepada ayah dia. Akhirnya Al-As kata, aku tidak boleh hantar engkau wahai Zainab kecuali aku berikan kepada Kinana, iaitu di antara sahabat Al-As, untuk bawa keluar Zainab daripada rumah ni. Aku tak nak tengok Zainab. Sebab apa? Kalau aku tengok, aku akan menangis. Zainab akan tinggalkan aku. Akhirnya kata, kau bawalah Kinana, Zainab, jagalah dia, kerana di hujung sempadan antara Mekah ini telah ditunggu dua orang sahabat. Di antaranya ialah anak angkat Nabi SAW, Zaid Arisah, untuk bawa siapa? Zainab. Akhirnya dihantarkan, menangis sungguh Al-As ni. Bila Zainab dibawa, Zainab pun sama-sama menangis. Cerita ni semua dicatatkan dalam sejarah. Tuan-tuan, ibu-ibu dengar pun cerita ni seronok. Boleh buat filem Hindustan. Kita tengok, kalau tengok cerita Hindustan, macam mana ibu-ibu kau tengok? Tengok cerita Bobby.
tak bangkit daripada tempat duduk kita ni tengok cerita Bobby. Oh, cerita pasal apa? Cinta. Kalau bapak-bapak ni dia dah tak tahu cerita Bobby, dia tahu cerita Sanggam. Cerita Sanggam ni cerita zaman 80-an tu. Panggung penuh tengok cerita Sanggam. Dia mandi dalam apa? Dalam tasik tu kan. Mungkin ibu-ibu akan tanya, ustaz pun tengok juga. Saya tengok dia punya lagu, dia kata lagu Sanggam tu kan. Jadi saya search kan lagu Sanggam. Tengok lagu Sanggam rupa di antara percintaan. Dia mandi dalam kolam. Oh, rupa dia nyanyi dalam kolam, dalam tasik. Ayah menangislah Al-As dengan Fatimah. Cerita dia, kisah dia, akhirnya Al-As ni hidup dalam keadaan, orang dalam keadaan macam ayam berak kapu. Macam orang angau lah. Di mata Al-As ni ada Zainab je. Tengok tiang nampak Zainab. Tengok kipas nampak Zainab. Tengok langsir, tengok kamera pun nampak Zainab. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah tak adalah. Kalau tanya ayah-ayah ni, agak-agak nampak tiang tu nampak isteri masing-masing. Saya tengok tiang nampak tiang, ustaz. Tengok langsir nampak langsir. Tengok kamera nampak kamera lah. Tapi cinta tu Zainab dengan Al-As. Akhirnya Al-As terpaksa meneruskan kehidupan juga, dan dia akhirnya berniaga lah. Tapi dalam keadaan rindu teramat sangat. Lalu dia pun pergi berniaga di Syam. Sampai di Syam balik tu, dia tak terus balik ke bumi Mekah. Dalam diam-diam rombongan yang dia bawa ikut ini, dia bawa harta dia ni terus pergi melencong ke tepi, ikut pisah dengan kabilah dia ni, dan dia terus pergi ke bumi Madinah kerana teramat rindu sangat dengan Zainab. Dapat bayangkan tak cerita ni? Dapat kan? Ibu-ibu dulu rindu suami macam mana sebelum ataupun selepas tahun pertama pergi kursus, rindu kan? Kejap-kejap tengok gambar. Dulu tak ada handset. Gambar bawa bantal. Masa bertunang, gambar bawa bantal. Malam tengok cakap dengan suami. Padahal suami pun diam je. Gambar. Rindu sangat. Jadi Al-As ni rindu, dia tak ada gambar. Cuma terpandang di mata dia. Akhirnya diam-diam masuk ke bumi Madinah. Dan dia terus jumpa dengan Zainab. Wahai Zainab, kau jadilah pelindung pada diriku ini. Kerana aku khawatir orang-orang Islam di Madinah ni akan bunuh aku. Akhirnya orang Islam di Madinah tahu Al-As datang. Dan akhirnya dia ditangkap. Dia menceroboh jumpa pada isteri dia. Akhirnya dia kata, dia menghadapkan pada Nabi SAW. Bagaimana sekarang keadaan kamu nak bertemu dengan Zainab? Datang umat Islam yang Madinah kata, wahai Al-As, senang aja kamu selesaikan masalah ini. Beriman saja terus kepada Allah dan Rasul. Harta ghanimah yang kau bawa ni dirampas oleh orang Islam akan dapat kepada engkau, dan engkau dapat Zainab. Dan engkau boleh duduk satu rumah. Jalan penyelesaian di antara sahabat-sahabat kita. Kau terus beriman. Apa kata Al-As? No. Saya cakap no. Al-As tak cakap no. Saya cakap no. Saya boleh cakap, Al-As kata no pula. Saya kata no way. Kata tak. Aku tak akan beriman. Kerana aku tak nak membelakangkan kepada di antara kaum. Kalau seandainya kamu tak nak juga keadaan macam ni, kamu tak boleh bersama dengan Zainab. Please get out from Madinah. Kena keluar. Akhirnya keluar tak? Keluarlah dia. Kena keluar. Rupanya dia balik terus bumi Mekah. Dia berjumpa dengan penduduk kaum dia. Sesungguhnya aku ingin beritahu kepada engkau. Aku pertahankan. Aku mengikuti agama seperti mana nenek moyang. Dan aku kembali di sini ingin beritahu kepada engkau, wahai kaumku, wahai saudara maraku, bahawasanya aku mulai hari ini dengan resminya beritahu kepada mulut kamu, daripada mulut kepada kamu, aku meninggalkan agama nenek moyang dan aku beriman kepada Allah dan Rasul.
Rupanya dia tak nak beriman di Madinah sebab apa? Tak nak khianat pada orang penduduk dia. Dia pergi tahu sana dulu, baru dia balik. Dia balik tu yang jumpa dengan Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi dan dia pun bersyahadah. Akhirnya bertemu dengan Zainab. Gembira tak? Gembira. Bahagia tak? Bahagia. Lama tak? Tak lama. Tengok penyusunan Allah, tak lama. Selepas dia bertemu dengan Zainab, tak beberapa lama kemudian Zainab pula meninggal. Allahu Akbar. Betul-betul boleh jadi filem ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan producer boleh buat filem. Meletup kalah Mak Kilau ni tuan-tuan. Akhirnya apa berlaku? Masya Allah, Maha Suci Allah. Meninggal kesedihan, Al-As duduk di bumi Madinah. Teringat kepada Zainab, betapa baiknya istriku. Allah punya perancangan, selepas tak lama Zainab meninggal dalam usia yang muda juga, Allah terus mencabut nyawa kepada Al-As. Rupanya Allah pertemukan dia di alam barzah kedua-duanya. Maha Suci Allah. Itu kata bila dalam keadaan buat kerana Allah Ta'ala, Allah susunkan kehidupan kita. Datang buat ibadat kerana Allah Ta'ala, Allah susun perjalanan kita. Jadi itu di antara yang pertama. Baru pertama ibu-ibu ayah-ayah, iaitu pemimpin yang adil. Yang kedua di antara yang Allah Ta'ala berikan naungan arasy, iaitu pemuda yang membesar diri dia sehingga dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nak tahu dalam keadaan kita buat semua ibadah, segala perbuatan yang baik-baik itu kita niat kerana Allah Ta'ala, semua jadi pahala. Sebab itulah di antara sahabat-sahabat dia berlomba-lomba buat ibadah. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar, selepas kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni sembahyang di masjid Nabi, sembahyang zuhur. Jadi selepas sembahyang zuhur, Sayyidina Abu Bakar balik, Umar pun balik. Bila dia balik, Umar sampai di rumah terasa diri dia nak tengoklah Abu Bakar. Abu Bakar masa itu menjadi seorang pemimpin selepas kewafatan Nabi. Sayyidina Umar datang jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Dia beri salam kepada anak dia. Mana Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, Abu Bakar, ayah tidak pulang. Daripada zuhur dia tak pulang. Biasanya ayah akan pulang bila sampai pada waktu asar. Dan lepas asar kan baru balik rumah. Daripada zuhur tak pernah pulang. Sayyidina Umar kata, selepas daripada masjid keluar, dia dah balik. Macam mana tak pulang? Inilah sahabat-sahabat. Dia cari apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat lain untuk ibadat. Itu yang saya ceritakan dulu, bahawasanya Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni memang berlumba-lumba buat ibadat. Dia buat ibadat berlumba-lumba. Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat, dia orang semua terus beramal. Nabi kata bacalah Quran setiap hari. Maka Umar dengan Abu Bakar baca. Tapi bezanya apa? Sayyidina Umar dia baca kuat, Sayyidina Abu Bakar baca perlahan. Itu beza dia. Tapi dua-dua baca. Abu Bakar baca perlahan, Umar baca kuat. Kita pula tak baca. Tapi dua sahabat ni macam itulah. Sampaikan Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau baca perlahan Quran? Sayyidina Abu Bakar kata, dengan bacaan Quran yang aku baca, aku memahami ayat-ayat dia, aku terus meresap dalam tubuh badanku, jiwaku, fahaman aku lagi khusyuk dalam keadaan aku baca perlahan. Dia baca perlahan dah. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Itu bacaan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi SAW tanya Umar, wahai Umar, kamu baca Quran bagaimana? Aku baca kuat ya Rasulullah. Kenapa baca kuat? Sedangkan Abu Bakar pelan. Aku kalau baca kuat ya Rasulullah, aku rasa semangat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dia kata, cepatlah kamu untuk
Minta pengampunan daripada Tuhanmu. Jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah berikan padanya adalah syurga. Sayyidina Umar baca kuat, semangat dia. Abu Bakar perlahan, Umar kuat, kita langsung tak bunyi. Itu yang kita takut macam tu. Subhanallah, belum bersahabat, tapi dia tak tinggal. Sama juga seperti mana solat witir. Nabi SAW solat witir, paling banyak Nabi SAW witir ialah 13 rakaat. 13 rakaat. 11 boleh, 9 boleh, 7 boleh. Sayyidina Abu Bakar solat witir sebelum tutup mata tidur pada waktu malam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar solat witir selepas tidur pada waktu malam sebelum subuh. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu solat witir sebelum kamu tidur? Ya Rasulullah, aku khawatir aku terlepas daripada witir yang kau ajarkan ya Rasulullah. Sebab tu kita malam-malam sebelum tidur, kalau boleh solat witir. 13 rakaat ke? Kalau nak buat macam Nabi. Tak nak buat 11. Tak nak 9. Tak nak 7, tak nak 5, tak nak 3 macam bulan Ramadan. Tak nak buat 1. Tak nak inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 1 rakaat aja. Boleh, bukan tak boleh, boleh. 1 rakaat aja. Jangan tinggalkan, itu amalan Nabi sampai Nabi wafat. Duha, witir, dan juga puasa 3 hari. Itu di antaranya yang ada dalam hadis Nabi SAW. Salatlah witir sebelum tidur. Maha suci Allah. Bila ditanya Umar, wahai Umar, kenapa kamu tidur pada malam dan selepas tu baru kamu witir sebelum subuh? Ya Rasulullah, aku yakin aku akan bangkit sebelum subuh dan aku akan tutup ibadat aku 1 hari sebelum datangnya subuh dengan witir. Itu Sayyidina Umar. Kita nak buat bila? Sebelum tidur ke selepas tidur? Buat salah satu. Jangan tak buat langsung. Kenapa tak buat sebelum tidur? Aku yakin bangkit sebelum tidur, sebelum subuh. Kenapa tak bangun sebelum subuh? Aku tak terbangun. Akhirnya dua-dua tak buat. Buatlah. Itu sahabat-sahabat berlumba-lumba. Maha suci Allah. Akhirnya diintai Sayyidina Abu Bakar. Besoknya Sayyidina Umar tengok. Dia berlumba-lumba buat ibadat ni, diorang ni. Sebab tu dia tak dapat, Umar tak dapat mengalahkan bagaimana infak Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar infakkan segala harta benda dia sampai Nabi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu serahkan banyak harta kamu untuk Islam, apa yang kamu tinggalkan pada anak-anak kamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar diberikan segala harta dia, Sayyidina Umar setengah daripadanya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Belum. Umar datang tengok, besok dia diintai, dia diam. Diintai, dia diam. Diikut daripada belakang. Mana Sayyidina Abu Bakar pergi? Rupanya Sayyidina Abu Bakar pergi mana? Dia pergi satu hujung kampung dan dia jumpa satu rumah terpencil, dan rumah tersebut adalah rumah seorang janda. Ni kalau saya cakap janda je, ibu-ibu ayah-ayah terfikir, takkan dah Abu Bakar pergi rumah janda? Ya, Sayyidina Abu Bakar pergi rumah janda. Tapi bukan janda seperti mana orang kita pergi rumah janda. Orang kita pergi rumah janda, ada tanda soalan. Tapi Abu Bakar pergi rumah janda dalam keadaan janda tu dah tua. Dan dia orang miskin. Sayyidina Abu Bakar tanya, tengok, Umar intai. Dia masa tu pemimpin. Sayyidina Abu Bakar masa tu pemimpin. Dia datang kat sana. Rupa-rupanya dilihat Sayyidina Abu Bakar ini telah mengabdikan, membuat khidmat untuk rumah tersebut. Rupa perempuan tersebut dalam keadaan keuzuran.
Sayyidina Abu Bakar tolong masakkan, kemaskan rumah dia, semua dah siap, barulah Sayyidina Abu Bakar pergi. Sayyidina Umar pula masuk, pergi rumah janda tu pula. Sayyidina Umar pergi tengok, dah siap dah. Lalu dia tanya, wahai fulan, siapa yang datang tadi? Dia kata, aku tak kenal siapa, tapi dia datang setiap hari. Dia berkhidmat, kalau seandainya tiada halangan bagi dia, dia akan datang. Dia akan masakkan, dia akan kemaskan rumah saya ini. Kamu tahu tak siapa yang datang? Tak tahu. Itulah pemimpin bagi kita, Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Subhanallah. Buat kerja kerana Allah Ta'ala. Buat kerja, buat kebaikan aja. Sayyidina Umar bukan tak buat, buat juga. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar tak duduk dalam istana. Di rumah dia dalam keadaan usang aja Sayyidina Umar. Sampai Raja Parsi datang terkejut nak jumpa tengok kerajaan Umar. Umar kan kerajaan dia besar, banyak menakluki negara-negara luar sampai Islam itu berkembang. Saya pemimpin Parsi datang terkejut tengok rumah Sayyidina Umar. Itu rumah pemimpin? Ya. Dia takut, Sayyidina Umar tu takut. Takut ditemakan harta daripada harta kerajaan atau rakyat. Takut dia. Dan Sayyidina Umar setiap malam dia tak balik. Dia tak balik. Lepas daripada isyak, Sayyidina Umar keluar daripada masjid Nabi, dia akan bawa satu tongkat. Sayyidina Umar kan dia tegas orang dia. Kalau pasal sembahyang kan, dia kata saf, istau sufufakum, dia suruh rapatkan saf tu kan. Kalau seandainya main-main, Sayyidina Umar dia tak pakai rotan, dia pakai pedang je. Pancung dia, tergolek kepala tu. Tu Sayyidina Umar. Tapi kalau imam kita ni bawa parang panjang, orang langsung tak datang. Tinggal Bilal dia dengan ngoja mengurusi itulah. Tapi Sayyidina Umar macam tu, dia tegas dia. Sebab tu lepas isyak dia keluar bawa kayu. Dia tengok ada orang berkumpul, dia tanya, ada apa kamu berkumpul? Untuk apa? Dia kata saja borak-borak, tengok TikTok. Sayyidina Umar. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah nama Allah Ta'ala. Pekerjaan sahabat-sahabat terus saja membuat kebaikan. Kebaikan terus buat. Samalah juga dengan kita. Berazamlah terus buat baik. Di antara apa kebaikan dia? Itulah yang ada 7 di antara naungan daripada Allah Ta'ala. Tapi nak dengar kebaikan ni baru 2 je. Ada lagi 5 lagi. Ni dah 7.30, saya baca je lah tuan-tuan. Saya baca je insyaAllah. Tak ada yang pegang janggutnya? Tak ada pegang janggut. Kalau pegang janggut tahu kan? Alhamdulillah. Tapi tak pegang pun, saya tetap bacakan jugalah. Tahu tak pegang janggut? Sebab tu di antara sunnah Nabi SAW. Janggut tak ada sikit-sikit pun tak apa. Tak ada janggut pegang dagu pun tak apa. Sebab sunnah Nabi. Tuan-tuan kalau agak-agak kuliah dah lama tu pegang janggut. Sebab apa? Nabi SAW kalau seandainya dia memikirkan sesuatu masalah, Nabi akan pegang janggut. Jadi kalau tuan-tuan pegang janggut tu, tuan-tuan bermasalah lah. Bermaksud kuliah tak habis-habis. Jadi insyaAllah saya habiskan. Ibu-ibu jangan pegang janggut. Ibu-ibu tak ada janggut. Ayah-ayah pegang janggut. Ini satu di antara sunnah Nabi. Nabi pegang janggut. Yang tak ada janggut, pegang je lah dagu. Jadi perkara yang ketiga, Nabi akan beri naungan di mahsyar nanti, iaitu seseorang yang hatinya tergantung kat masjid. Ini amalan baik? Ya, amalan baik. Teruskanlah tuan-tuan untuk amalan ini. Pergi masjidlah ketika mana azan berkumandang. Kita dah bahaskan dah. Kita dah bahaskan. Sembayang di rumah dengan isteri berjemaah 27 kali ganda. Sembayang di masjid berjemaah 27 kali ganda. Sama tak pahala sembayang kat rumah dengan kat masjid? Sama. Sama. Yang tak sama? Tak sama ialah kelebihan langkahan ke masjid. Langkahan dia ni, satu langkah ni, kalau kita melangkah daripada rumah, kat rumah pula, isteri kita telah sembahyang Jumaat dengan anak kita yang lelaki, kita keluar,
kita belum sembahyang, anak dah sembahyang, maka mana yang dapat pahala dulu? Anak kan. Tapi kelebihan daripada langkahan kita setapak sahaja keluar daripada rumah mengalahkan kelebihan sembahyang jemaah. Sebab tu kena datang rumah Allah Ta'ala. Mungkin ada orang tanya, kalau seandainya langkah jauh Ustaz, lagi banyak pahala? Ya, banyak pahala. Jadi kalau kita pergi masjid, cari jalan jauh lah. Ikutlah. Janganlah ikut jalan jauh langsung tak jumpa masjid. Orang dah habis sembahyang tak sampai-sampai masjid. Jadi kalau nak pergi masjid, pergilah awal. Carilah jalan dekat. Balik, jalan jauh pun tak apa. Tuan-tuan balik daripada sini rumah kat mana? Kat taman ni, ikut jalan ni lah. Pusing sampai Yongping ke tu, Ipoh baru balik. Allah berikan fadilat, ya Allah berikan fadilat setiap langkah. Yang keempat, seseorang yang berjumpa dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Itu rasa mahabbah. Kita ni sama-sama ni, semua ni adalah pegang kunci yang sama untuk syurga Allah Ta'ala. Apa dia? Kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Selalu ambil gambar kan macam ni kan. Bapak-bapak, mak-mak pun sama. Okey ayah, ambil gambar. Peace. Wah, tunjuk peace. Yang ada macam ni. Tak apa-apa, saya pun tak tahu. Apa peace ni? Keamanan. Kalau nak angkat dua-dua, angkatlah dua-dua tuan. Tapi kasat dalam hati kita, aku berpegang kepada syahadatain. Aku berpegang kepada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab tu di antara yang diajar oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Ingat tak? Tak ingat. Dah tahu dah. Nampak muka macam tak ingat. Cerita Abu Hanifah dengan siapa? Ad-Dahri. Dengan apa Abu Hanifah pula? Abu Nawas dengan Sultan. Sultan tanya, tunjuk satu. Abu Nawas tengok sahabat dia tunjuk dua. Abu Nawas cakap dengan Sultan, ini jawapan aku. Sultan terkejut. Sultan kata Allah itu satu. Tiba-tiba Abu Nawas jawab macam ni. Rupanya pemikiran Abu Nawas lagi tinggi daripada Sultan. Sultan terkejut. Aku tanya satu, rupanya kau angkat dua. Baru aku terfikir bahawa dua tu adalah syahadatain. Abu Nawas kata, iya. Pada Abu Nawas pun tak tahu apa jawapan dia. Ingat tak cerita tu? Tak ingat? Subhanallah. Semua dah tak ingat tuan-tuan. Cerita-cerita yang macam ni kita kena ingat dah. Sebab tu menjadikan semangat kita. Sebab Abu Nawas ni orang yang kuat. Pemikiran dia kuat. Panjang, jauh pemikiran dia, wawasan. Sultan tanya kepada Abu Nawas, engkau ni seorang pemikir yang bijak. Esok aku nak tanya engkau. Kau kena jawab. Kata Abu Nawas kata, apa soalan dia? Soalan ni esok baru aku bagi tahu. Abu Nawas kata, mana boleh macam ni? Boleh. Sebab tu Piramli ambil cerita belalang tu. Dia baca Abu Nawas punya kisah lah tu. Sajikan dengan ibu-ibu ayah-ayah. Piramli punya cerita tak jemur sebab apa? Bawa cerita-cerita Nabi. Kasim Selamat buta sebab apa? Cerita Nabi Yaakob menangis sebab kehilangan Yusuf. Pendekar bujang lapuk. Oh, main kasar Tiupan sangkakala. Bangkit manusia daripada kubur. Dia tiup trompet, pem, keluar jerangkung lawan cobaan. Tuan-tuan ni macam tak pernah tengok cerita ni. Semua nganga je. Tak tengok. Padahal dah beberapa kali tengok. Abu Nawas tu cerita tu, Api Ramli tengok cerita tu kot. Dia tanya, kan belalang duduk bawah perahu kan? Betul? Raja Pasai datang, bagi tahu soalan-soalan di penghujung dia bagi siapa? Bagi raja. Semua soalan dia bagi. Siapa yang jawab? Belalang ada kat bawah. Ini kata, apa dalam gemau? Belalang. Kan aku dah kata belalang. Jangan belalang. Kebetulan betul dalam tangan Sultan Pasai itu apa? Belalang. Habis negara dia serah kepada Raja Pinang Sebatang. 1-0, 2-0. Itu samalah Abu Nawas sebenarnya ditanya. Esok baru aku tanya. Tapi soalan tak bertulis. Soalan pertama tu tak apa dia cakap. Soalan pertama ni lah.
Satu. Abu Nawas satu dia tahu, aku mungkin pemikiran aku tak sampai pemikiran Sultan. Dia jumpa dengan kawan dia pengembala. Sultan duduk tengah-tengah, Abu Nawas duduk kanan, kawan dia duduk sebelah sini. Abu Nawas pesan, besok kalau Sultan tanya, kau berikan apa jawapan kau. Kawan dia kata, okey. Sultan duduk tengah-tengah. Abu Nawas, soalan satu. Ni. Abu Nawas kata, apa benda ni? Kalau dulu memanglah satu Malaysia. Tapi ni tunjuk satu. Tiba-tiba dia kata macam ni. Akhirnya, dia pandang kepada sahabat dia. Sahabat dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk peace. Tunjuk peace ke? Tak. Akhirnya dia pun cakap, wahai Sultan, ini jawapan aku. Sultan terkejut. Wish, betul jawapan kamu, wahai Abu Nawas. Abu Nawas sanggup. Padahal dia tak tahu, dia ikut jawapan kawan dia. Tahu tak apa soalan tu? Soalan tu banyak, tapi saya bagi tahu satu je lah. Akhirnya apa dia kata? Selepas habis soalan tu, Abu Nawas dipanggil oleh Sultan. Abu Nawas, kau memang punya pemikiran yang tinggi, bijak. Aku cakap Allah itu satu, tapi kamu jawab dua. Kita berpegang kepada syahadatain. Betul? Dia kata betul. Padahal Abu Nawas tak tahu jawapan dia. Sultan dah bagi tanya dan dia jawab. Dia kata betul. Tapi bila dia tanya kawan dia, lepas daripada balik, aku tanya kepada engkau, Sultan tanya tu, apa engkau punya jawapan? Sultan minta satu ekor kambing. Kalau Sultan minta satu kambing, aku bagi dua. Sebab Sultan minta. Kalau Imam minta satu, aku bagi satu. Tapi ada soalan-soalan seterusnya kan. Soalan kedua, Sultan tunjuk macam ni. Abu Nawas tengok, dia tengok kawan dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk pada Sultan, ya Sultan, ni jawapan aku. Sultan terkejut. Benar. Tapi bila dia tanya, aku tanya kepada engkau, dunia ini luas. Tapi kau tunjuk macam ni di bawah genggaman Allah. Betul Abu Nawas? Betul. Abu Nawas cakap. Pada Abu Nawas pun tak tahu. Dia tanya kawan dia, apa yang kau memfaham bila Sultan tunjuk macam ni? Dia minta seekor kambing, aku dah bagi 2 ekor. Tiba-tiba dia minta semua. Ni kenal penumbuk dia. Itu Abu Nawas. Dan seterusnya lah. Yang kelima, dia kata seseorang yang bila diajak untuk berzina, maka dia mengatakan bahawa aku takut kepada Allah. Martabat tu tinggi terus Allah angkatkan. Sebab dia dapat mengalahkan nafsu dia. Dan yang keenam tu pun ada kisah dia. Ada kisah dia bila batu bergerak. Batu bergerak selepas dia kata dia takut kepada Allah Ta'ala. 3 orang yang termasuk dalam gua. Pun ada cerita. Tak payah ceritalah. Ni dah 7.45 dah. Janggut dah banyak kali urut dah. Yang keenam, iaitu sedekah yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ini Allah akan naungan aras di padang mahsyar. Yang terakhir, seseorang yang bersendirian lalu dia menangis. Menangis dia kerana apa? Kerana mengingati dosa-dosa yang lalu dan memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau nak titiskan air mata, titiskanlah rasa keinsafan dosa-dosa kita yang lampau. Jangan menangis sebab tak dapat pergi Bandar Ilik sambut Hari Malaysia. Hari ni ke? Ya, hari ni. Kalau tidak, takkan saya datang ke sini. Saya datang kerana apa? Kerana cuti umum. Lepas tu nak tunggu cuti umum entah bila. Rupanya ada 2-3 masjid di Pinang saya. Ustaz, kali ni kita orang dapat Ustaz. Cuti umum Ustaz datang sini. Saya kata ma'assalamah. Terpaksa tanya pada bini pertama. Kalau bini pertama benarkan, saya pergilah jumpa pada masjid bini kedua. Sebab tu saya ni di Pinang, beberapa masjid. Hari Malaysia kosong Ustaz, pagi Jumaat. Saya kena tanya lapangan terbang. Tengok bini pertama kata, saya terlupa nak bagi tahu Ustaz. Ustaz macam biasa, jalan aja. Itu yang saya datang ke sini. Yang sana hampalah. Tak tahulah bila agaknya terkabul untuk bini kedua. Wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf. Andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya, hakikat daripada Allah Ta'ala. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah
Dan ayah-ayah, ibu-ibu, doakanlah. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada saya dan kita semua, dan diberikan kewafiatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan di antara ibu-ibu, ayah-ayah yang diuji oleh Allah dengan kesakitan, Allah berikan kesembuhan. Pertemuan kita bukan saja di sini, mudah-mudahan juga Allah SWT akan pertemukan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.